Hai, bertemu lagi kita bersama Cikgu Dia dalam Mari Belajar Pendidikan Kesenian Seni Visual tahun 4. Hari ini kita akan mempelajari unit 2 iaitu tajuk Beg Cantik Menawan bahagian 1 ataupun aktiviti 1. Okey, untuk aktiviti 1 ini, cikgu akan mengajar dan membimbing kamu untuk menghasilkan corak stensil, di mana kita akan menggunakan teknik stensilan untuk menghasilkan karya kita. Sebagai rujukan dan panduan, okey, sila lihat buku teks Pendidikan Kesenian tahun 4, muka surat 22 hingga 25. Baiklah, sebelum itu mari kita pelajari dan fahami apakah maksud stensilan. Okey, stensilan merupakan salah satu teknik menghasilkan corak dengan menggunakan blok stensil pada permukaan rata. Cikgu akan penjelaskan melalui tunjuk cara nanti ya. Baik, seterusnya terdapat pelbagai cara mewarnakan corak teknik stensilan, antaranya termasuklah teknik sapuan dan teknik semburan. Okey, jika kamu lihat pada rajah ini, okey, murid perempuan ini menggunakan teknik semburan, sementara pelajar lelaki ini menggunakan teknik sapuan. Aktiviti mencorak dilakukan dengan pengulangan motif, iaitu kita akan menggunakan blok stensil untuk menghasilkan corak, okey, dengan mengulang motif yang sama dilukis secara berulang-ulang. Okay, dengan menggunakan stensil juga kita boleh menghasilkan hasil rupa yang positif dan juga hasil rupa negatif. Ya, okey, kalau lihat di contoh kat sini, okey, ini ialah hasil rupa positif, iaitu kita menggunakan blok stensil dan warnakan di sebelah dalamnya. Okey, yang ini pula ialah hasil rupa negatif. Baik, di sini ada beberapa contoh karya stensilan. Okey, mari kita perhatikan satu persatu. Okey. Contoh yang paling atas ini ialah hasil positif ya. Corak yang sama diwarnakan dengan dua warna yang berbeza. Okey, yang sebelah kanan ini pula contoh corak karya menggunakan stensilan positif dan juga negatif dihasilkan secara berulang-ulang. Okey, ini juga ialah hasil rupa positif. Okey, contoh yang terakhir ini ialah menggunakan hasil rupa negatif. Baiklah, sekarang kita lihat apakah alat dan bahan yang kita perlukan untuk menghasilkan karya kita pada hari ini. Baik, yang pertama kita memerlukan kertas keras atau kad keras. Okey, atau kamu juga boleh menggunakan kad manila ataupun kotak terpakai, kotak tisu contohnya, atau apa sahaja yang bersesuaian untuk kita hasilkan blok stensil kita. Okey, kemudian kita memerlukan pen atau pensel untuk melukis motif. Okey, seterusnya kita memerlukan kertas lukisan. Okey, kita juga memerlukan cat poster untuk mewarna kita punya motif. Okey, sekiranya kamu tak ada cat poster, boleh juga menggunakan cat air biasa. Okey, kemudian kita memerlukan pisau untuk kita potong blok stensil kita. Okey, atau kita boleh juga menggunakan gunting. Seterusnya kita memerlukan berus ataupun span untuk kita warnakan motif yang telah dipotong tadi. Baik, sekarang kita lihat apakah langkah-langkah yang perlu kita ikuti untuk menghasilkan karya pada hari ini. Baik, langkah pertama, kamu dikehendaki memilih
okey, lakaran yang sesuai. Okey, untuk itu kamu boleh rujuk muka surat 25. Di situ ada dipamerkan dua contoh lakaran, lakaran 1 dan lakaran 2. Okey, lakaran ini hanyalah sebagai idea contoh. Sekiranya kamu mempunyai idea sendiri atau kamu nak melukis, melakar motif yang lain, tidak menjadi sebarang masalah. Baik, setelah kita kenal pasti apakah lakaran yang kita pilih, lukiskan lakaran tersebut pada kad manila ataupun kad keras kita, ya. Seterusnya, setelah lakaran kita siap, okey, tebuk bahagian yang bertanda untuk menghasilkan blok stencil. Okey, untuk aktiviti ini kita akan menggunakan pisau, ya. Jadi dalam aktiviti ini cikgu harap kamu dapat melakukannya dengan berhati-hati, ya, apabila menggunakan alatan tajam. Okey, atau sekiranya kamu tak dapat melakukannya sendiri, boleh mohon bantuan kepada sesiapa yang boleh membantu kamu untuk menghasilkan blok stencil ini. Okey, seterusnya setelah blok stencil kita siap tadi, okey, kita pilih susunan corak yang akan dihasilkan di atas kertas lukisan dan warnakan rupa positif mengikut susunan corak, ya. So kita akan untuk contoh kita hari ini, cikgu akan tidak hanya menunjukkan rupa positif, tapi cikgu juga akan menunjukkan rupa negatif. Baiklah, corak stencil kita telah pun siap. Okey, kalau kamu perhatikan, okey, cikgu gunakan kedua-dua rupa positif dan juga rupa negatif. Okey, dalam contoh corak stencil kita pada hari ini. Jadi, cikgu harap setiap langkah-langkah yang ditunjukkan dalam video ini sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi kepada kamu untuk menghasilkan karya yang terbaik. Dengan itu, cikgu mohon apabila kamu hendak menghasilkan sesuatu karya, pastikan kamu hasilkannya dengan teliti, sabar dan cermat, supaya kamu dapat hasil yang terbaik. Baiklah, kita telah pun berada di penghujung. Okey, cikgu ucapkan ribuan terima kasih kerana telah menonton video ini sehingga tamat. Dan sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini,
Jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan, bahagian kedua dalam tajuk Beg Cantik Menawan. Dengan itu, sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Selamat berkarya. Bye-bye.